kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib atas kita, yang mesti atas kita, yang wajib syarak, boleh dengar. Yajibu alaina sam'u, ya wajib atas kita boleh dengar. Maksud dengar sebagai terima akan ajaran. Ini isyarat ayat tu. Dengar di sini bukan murad dengar suara. Macam kita dah dengar ni dengar suara kan. Tapi makna dengar sini makna terima ajaran. Seperti kita dah kata dalam solat tu. Ucap tasmi' ketika kita i'tidal, kita kata apa? Sami'allahu liman hamidah. Kalau terjemah harfiah, sami'ah arti dengar. Ikut cerita, telah dengar Allah bagi mereka yang telah puji iakannya. Itu asal terjemahan. Tapi makna macam mana? Makna telah terima Allah. Allah terima. Sebab tu disalurkannya Rabbana walakal hamd ataupun lakal hamd. Wahai Tuhan kami, bagi Engkau lah kepujian, Engkau terima orang yang puji Engkau, Engkau terima orang puji Engkau. Lalu tu kita apa? Rabbana lakal hamdu. Riwayat Rabbana walakal hamdu. Satu riwayat Allahumma Rabbana walakal hamdu. Boleh kita campur. Jadi kalau ada yang kata Rabbana walakal hamd, iya. Ada yang kata Rabbana lakal hamd, iya juga. Ada yang hipung semua riwayat Allahumma Rabbana walakal hamd. Itu dia. Dan sebab itu pula macam-macam hikmat lah. Dan khilaf pula di antara ulama-ulama dari segi kata kalau kita berjamaah. Kalau solat seorang diri tak ada jadi perselisihan. Bila kita solat berjamaah, kan ada kita dengar ada yang kata macam mana? Dia bagi apabila imam hanya sami Allahu liman hamidah, imam bagi makmum Rabbana walakal hamd. Artinya satu kata sami Allahu liman hamidah khas bagi imam, Rabbana walakal hamd khas bagi makmum. Ada setengah kata, ada setengah kata himpun semua sekali, sama ada imam makmum. Itu yang kita dah bawa mazhab kita Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tak payah ubah-ubah lagi lah. Kita berjalan atas jalan dah. Jalan pula jalan luar, jalan 4 jalur dah. Tak ada apa-apa dah. Tak kena ada pertikaian lah tu. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Makmum pun sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Bila kita sudah faham gitu, ada macam-macam hadis pada zahirnya bagi imam sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana walakal hamd, maka setengah ambil dengan zahir hadis itulah. Maka balik hak yang amal kata hipun semua sekali, hadis itu dijawabkan. Apabila bangun kata sami Allahu liman hamidah serta kata Rabbana walakal hamd. Jadi hak tu bahagian ulama membicarakan. Kita hanya terima daripada guru, kita amalkan dah betul dah. Itu dia. Klik kepada sini. Di mana apa nak nyata tadi? Nak nyata betul sami'ah. Sami Allah telah dengar Allah, dengan mana terima Allah mereka yang puji iakannya. Lalu kita pun puji Allah, Rabbana walakal hamd. Allah bagi Engkau lah kepujian, boleh terima siapa yang puji dia. Tengoknya dalam arti solat kita ni kalau faham tak? Itulah. Maksudnya dengar ni terima, dan ta'ah yakni patuh dan ikut akan sunnah. Apa sunnah? Yakni jalanannya, wattiba'u sunnatihi. Bila kita baca saja waqaf. Wattiba'u sunnatihi. Sunnah yakni jalanannya. Pada lugah sunnah mana jalanan, jalan. Kan kita nak mari ke mana-mana pun tak datang atas jalan. Kita berjalan atas jalan, kita kenera atas jalan, hatta dalam air sungai laut pun dia ikut jalan. Ke udara pun dia ikut jalan, bukan ikut rasa.
Tengok kapal terbang lah. Dia terbang bukan ikut rasa, dia ada jalan dia kan. Kadang-kadang nak pergi sini macam ni. Bos ni. Bapa tak begini selalu. Tak boleh ikut jalan. Walaupun nampak angkasa udara luar, tapi dia gitu ikut jalan. Kau tidak gak? Muka orang banyak tu di atas tu. Kalau pergi ikut rasa nantilah. Ini tak ada ikut jalan dia. Sekaligus main khayal juga. Kita naik kapal terbang Belaga. Tadi banyak Belaga. Belaga di atas muka banyak. Tapi tak, Masya Allah, dia ada peraturan dia kan. Yang ni nak pergi ke negara itu, terbang tingginya macam mana kan, dan jalan ke arah mana. Sekali kita tengok nak pergi sini, rugi minyak. Kita kata ada, turut jalan kan. Lebih lagi kita dalam bandar ini, nak pergi rumah tu je rumahnya. Kita lalu kan itu rumah. Kalau dulu boleh selalu, pusing selalu masuk ke rumah. Sekarang tak boleh, kena ada yuta mana jauh nu pula tu 2 kilometer. Dia di sini. Ingat orang berjalan kaki, siapa orang berjalan kaki dulu? Ya dari sini lah kalau dapat masuk rumah kita nak itu. Tengok. Dia kena ikut jalannya. Jangan ikut rasanya, ikut jalan. Begitulah agama, dia ada jalannya. Tapi Allah Ta'ala kala sirat. Allah Ta'ala guna sabil. Sabilillah, jalan Allah. As-siratal mustaqim, jalan yang betul, jalan Allah. Apa tu? Agama. Itulah panggil sunnah. Lepas tu kita mengaji lagi apakah arti sunnah. Kadang-kadang keliru sangat ikut sunnah kan. Sunnah pada lurah ialah jalanan. Tapi bila kita mengaji sunnah pada istilah, tengok pula istilah ilmu apa. Panggil sunnah banyak dalam ilmu fiqh pun panggil sunnah. Dalam ilmu hadis panggil sunnah. Kita kena mengaji istilah ilmu hadis. Bila nak panggil sunnah, dia ada memberi takrif, definisi dia. Iaitu ma usira anin nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fa'lan aw taqriran. Itu panggil sunnah. Iaitu barang yang dinakal, yang diriwayat, diceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita apa dari Nabi? Perkataannya seperti hadis akan datang, innamal a'malu binniyati. Ini barang yang dicerita, diriwayat daripada Nabi, perkataannya. Dia kata innamal a'malu binniyat. Au fa'lan, diceritakan perbuatannya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada adalah dia penuh, dia sembahyang doa witir, dia adalah sembahyang, dia ada rakaat, dia ada sujud. Lepas tu dia kata musallu kama raaitumuni usalli. Itu hadis perkataan dia, tapi dia buat tunjuk bagi sahabat tengok. Itu perbuatan dia. Au taqriran, ataupun pengakuan ia, akuan dia, panggil sunnah juga. Lagu mana akuan dia? Sahabat buat suatu perkara sekalipun dia tak buat, tapi dia diam dia. Seperti Khalid bin Walid makan binatang dak ni enggak macam berjewak lah kita ni dak. Khalid makan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok tak makan. Ada riwayat kata dia nak hala tangan untuk nak menjepunya. Apabila itu dak ya Rasulullah, akak tarik balik tangan. Khalid tak macam mana? Haram ke? Tak. Tidak ada pada bumi kaum aku. Moga dia orang Mekah, lahir di Mekah. Ibu dak tidak ada di Mekah. Habis ibu dak nama ikut Riyadh pun. Maka tidak ada di bumi kaum aku. Rupa-rupanya dia tu tak suka kalau katanya panggil tak berahi. Supaya kita tak pernah makan belut dah. Orang akak belut. Orang lain makan dia tengok je. Kenapa kamu tak rasa? Tak biasa makan. Katanya tak pernah. Sekaligus ingat ke ular. Macam-macam orang tak minat tu. Tak halal ke? Halal, tapi saya tak pernah makan.
Alah, saya tak pernah makan. Itu je. Jadi bermakna kata dia tidak makan sendiri, tetapi dia tidak larang, dia tidak tegah. Jadi yang dia panggil taqrir itu pun sunnah juga secara taqririyah, secara akuan dia. Dan sahabat duk bercakap, beberapa cakap je dengar, diam, tak ada tegah apa-apa. Juga sunnah dia panggil. Tu panggil istilah hadis. Tapi kalau kita mengaji dalam istilah fiqh, sunnah iaitu lawanan makruh. Tapi kita baca tu lain. Bila kita mengaji fiqh, kita tak baca sunnah, kita baca sunnah. Jadi wakaf dengan ta. Wajib, sunnah, kata gitu. Tak ada kata wajib, sunnah, makruh, harus wajib, sunnah. Jadi teralih daripada sebutan kita. Daripada wakaf dengan ha, sunnah, teralih pergi kepada wakaf dengan ta, sunnat. Maka takrif dia macam mana? Iaitu barang yang dijanjikan dengan beri pahala apabila kerjanya dengan ikhlas, ma yusabu ala fa'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu sunnah di segi fiqh. Barang yang dijanji dengan beri pahala apabila kerjanya dengan ikhlas, dan tidak dijanji seksa apabila tidak kerjanya. Itu sunnah di segi fiqh. Maka kadang-kadang bergadah, ni kata sunnah, ni kata bukan sunnah, wajib, macam-macam jadi. Bila kita faham istilah, cukup. Maka itulah apa dia yang mesti sebagai terimakan ajaran dan taat, yakni patuh dan ikut akan sunnah, yakni jalanannya. Wa ala alihi at-tahirin minal mu'minin wa ahli baitih, artinya dan mudah-mudahan rahmat dan selamat itu juga atas keluarganya yang suci. Ini agak panggil selawat dengan jalan ikutan. Ini timbul satu soalan, boleh tak kita nak selawat secara istiqlal, secara asing kepada lain pada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau lain pada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam? Jawabnya tak harus. Asal kata makruh. Masalah kita kata Sayyidina Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Tu panggil selawat ke atas lain. Tak boleh. Adapun dengan jalan ikut tak apa. Bila kata apa dia? Kata Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi, sebagai ikut begitu. Atau wa ala alihi, sebagai ikut saya panggil boleh lah. Nak selawat tadi dulu tak boleh. Kata Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Alaihi salatu wassalam, tak boleh. Alaihi salam, apa lagi? Tu tadi satu pula pengajian pula situ. Ini yang panggil selawat dengan jalan tab'an. Bila kita selawat di atas penghulu kita, diikut pula selawat atas keluarganya. Wa ala alihi, keluarganya yang suci, yakni dari syirik, daripada segala orang mukmin dan ahli rumahnya. Ahli rumah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggil ahli bait. Dan atas segala sahabatnya, mudah-mudahan rahmat dan selamat itu atas segala sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang ikut akan mereka itu, akan segala sahabat radhiyallahu anhum, yang telah mengkorbankan akan diri mereka itu kerana menuntuti atau mencari akan keredaan Allah, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, akan kelebihannya dan maghfirah, yakni keampunan daripadanya subhanahu wa ta'ala. Semoga-moga Allah memberi keampunan. Itu sebagai muqaddimah bagi kita. Selepas pada ni dia panggil ba'is. Lepas pada selesai laluan kita, maka main nak menyata pula apakah sebab dipilihkan hadis ini dijadikan suatu syarahan, kerana beberapa sebab. Nampaknya cukup sebagai laluan kita. Amma ba'du, maka ketahui oleh kamu ayyuhal ikhwan, wallahu ta'ala a'lam.